This is our group members. Apa itu COVID-19? Virus ini telah dinamakan sebagai SARS-CoV-2 dan penyakitnya pula dipanggil sebagai Coronavirus Disease 2019. Wabak ini pada mulanya dikesan pada pertengahan bulan Disember 2019 di Bandaraya Wuhan, Hubei, China. Dan sekarang telah merebak pada lebih daripada 120 negara termasuk Malaysia. Cara penularan COVID-19. Cara utama jangkitan pada manusia adalah penularan manusia ke manusia yang biasanya terjadi melalui titisan pernafasan dari individu yang dijangkiti apabila mereka bersin dan batuk atau menghembuskan nafas. Pegawai-pegawai di Shanghai mengesahkan beberapa mod penularan termasuk penularan secara langsung, penularan melalui sentuhan dan penularan melalui aerosol. Penularan melalui sentuhan dan aerosol terjadi apabila seseorang menyentuh permukaan yang tercemar dengan titisan pernafasan dan penyedotan udara yang tercemar dengan titisan pernafasan. Simptom COVID-19. Pesakit yang sudah terdedah dengan virus tersebut akan mempunyai simptom setelah 2 hingga ke 14 hari. Simptom tersebut adalah demam, batuk, sakit tekak, sesak nafas, sakit kepala, keletihan, hidung tersumbat dan muntah. Seterusnya, kehilangan dera, bau dan rasa, sakit badan, kesejukan, cirit-birit dan sakit otot dan sendi. Pesakit boleh mempunyai simptom yang sederhana dan tidak memberi kesan kepada pesakit sehinggalah simptom yang teruk dan boleh menyebabkan kematian. Pesakit boleh sahaja mempunyai salah satu simptom ini tanpa mempunyai demam. Punca COVID-19. Coronavirus adalah daripada keluarga virus yang selalu menjangkiti haiwan seperti kelawar, unta, kucing dan ular. Sebelum ini, coronavirus juga telah menyebabkan wabak seperti MERS-CoV dan SARS-CoV. Kesemua virus ini adalah berasal daripada kelawar. Pada mulanya, kebanyakan daripada mereka yang dijangkiti penyakit ini mempunyai sejarah pergi ke pasar di Wuhan, di mana dalam pasar ini mereka menjual makanan eksotik termasuk kelawar. Kemudian, virus ini telah menjangkiti orang lain yang tidak pernah pergi ke pasar tersebut. Antara contoh-contoh individu yang dijangkiti virus COVID-19 ialah warga emas berusia 65 tahun ke atas, remaja, kanak-kanak, wanita hamil, pesakit dengan penyakit kronik dan pesakit dengan daya ketahanan badan yang rendah. Cara untuk mengetahui positif COVID-19 atau negatif ialah melalui swab test, menggunakan kit ujian kendiri COVID-19, melalui reverse transcriptase polymerase chain reaction, pengenalan pastian melalui sampel darah serta pengesanan melalui teknik radiografi. Kematian yang
disebabkan oleh COVID-19. Penyakit MERS-CoV dan SARS-CoV mempunyai kadar kematian yang tinggi berbanding COVID-19. MERS-CoV mempunyai kadar kematian lebih kurang 45% dan SARS-CoV pula pada kadar 15%. Manakala COVID-19 pula mempunyai kadar kematian sebanyak 2%. Tetapi kadar jangkitan virus ini kepada orang lain adalah lebih tinggi. Mereka yang berumur serta mempunyai masalah jantung, paru-paru dan kencing manis sebagai contoh mempunyai risiko kematian lebih tinggi berbanding orang lain. Pada 17 Mac 2020, 2 kematian telah diisytiharkan oleh KKM berpunca daripada penyakit ini. Cara pencegahan wabak kes COVID-19. Yang pertama, lakukan salinan. Sila datang dan buat salinan kesihatan secara percuma di pusat kesihatan tanpa perlu dicari. Bantulah kerajaan dengan tampil secara sukarela dan menjalani pemeriksaan salinan yang ditetapkan bagi mereka yang pergi ke perhimpunan Ijimat Tabligh di Majlis Seri Petaling. Yang kedua, kuarantin diri. Sekiranya baru pulang dari mana-mana negara seperti China, Korea Selatan, Itali, Jepun dan Iran, perlu dinasihatkan memberitahu kepada pusat kesihatan untuk melakukan kuarantin diri selama 14 hari berturut-turut. Sila rujuk ke klinik atau hospital terdekat sekiranya mendapati kesan seperti batuk, demam, sesama, sakit tekak dan kesukaran untuk bernafas. Yang ketiga, memakai topeng muka. Sekiranya tidak sihat seperti batuk atau sesama, pakailah topeng muka dan segera mendapat rawatan di klinik atau hospital. Jangan gunakan topeng muka yang sama berulang kali. Sebaiknya, keraplah gunakan topeng muka dari semasa ke semasa. Yang keempat, kekal berada di rumah atau stay at home. Dengan kekal berada di rumah dapat menghindarkan diri kita yang dijangkiti virus COVID-19. Inilah masa yang terbaik untuk meluangkan masa bersama keluarga. Ibu bapa boleh menjadi kreatif dengan melakukan pelbagai aktiviti bersama anak-anak seperti membersihkan rumah, bertukang, memasak, berkebun dan bersukan di rumah. Yang terakhir, tingkatkan kebersihan diri dan kuasa rumah. Contohnya, kerap mandi dan kerap mencuci tangan dengan betul menggunakan sabun atau menggunakan bahan pencuci tangan iaitu pembersih tangan. Selain itu, disinfeksikan kawasan rumah juga sangat digalakkan untuk membasmi virus. Campurkan 1 penutup peluntur dan 9 penutup udara dan mula disinfeksi tempat yang kerap disentuh seperti tombol pintu, lampu suis, telefon, alat kawalan, kepala paip dan pintu putih air. Apakah itu vaksin? Vaksin adalah satu produk yang dihasilkan dari sebahagian atau keseluruhan struktur virus atau bakteria yang telah dimatikan atau dilemahkan, atau dari protein subunit pada virus. Apakah kepentingan mengambil vaksin COVID-19? Vaksin COVID-19 diberikan untuk mengawal penularan penyakit COVID-19. Apabila semakin ramai yang mendapat vaksinasi, semakin ramai penduduk membentuk antibodi dan seterusnya mengurangkan kebarangkalian kejadian penyakit COVID-19 yang lebih teruk. Secara tidak langsung, ia boleh melindungi golongan yang berisiko. Jenis-jenis suntikan vaksin. Pertama, vaksin COVID-19 mRNA keluaran Pfizer Biotech. Kedua, vaksin COVID-19 viral vector keluaran AstraZeneca. Ketiga, vaksin COVID-19 inactivate keluaran Sinovac. Keempat, vaksin COVID-19 recombinant viral vector keluaran CanSino. Dan terakhir ialah vaksin COVID-19 viral vector keluaran Gamaleya. Kesan sampingan selepas vaksin. Vaksin ini adalah selamat dan kesan sampingan yang telah dilaporkan adalah ringan dan bersifat sementara. Kesan sampingan ringan yang kerap dilaporkan adalah seperti berikut. Sakit di tempat suntikan, penat, sakit kepala, sakit otot, menggigil, sakit sendi, demam, pembekakan di tempat suntikan, kemerahan di tempat suntikan, loya, merasa tidak sehat, dan pembekakan kelenjar limfa. Cara-cara vaksin berfungsi di dalam badan. Sistem imuniti badan akan menghasilkan antibodi yang spesifik terhadap virus COVID-19. Vaksin meningkatkan tahap imuniti badan tanpa menyebabkan jangkitan penyakit. Hasil suntikan vaksin, sistem antibodi bertindak balas ke atas virus COVID-19. Kesimpulannya, dalam wabak COVID-19, manusia diuji pelbagai sudut yang memerlukan perkembangan, mencabar disiplin hidup, budaya dan tradisi masyarakat serta bertanggungjawab terhadap manusia yang lain
warga, kerja dan diri sendiri. Sebagai manusia biasa, kita perlu mengakui kita pernah melakukan sesuatu yang boleh menyebabkan wabak COVID-19 merebak. Sebagai kerajaan pula, mereka perlu menggunakan prosedur operasi standard SOP yang rapi sebelum diumumkan. Tapi janganlah ada orang yang cuba menjadi seperti pakar yang telah lulus keputusan melihat wabak COVID-19. Elakkan menulis seolah-olah kita ada semua maklumat di tangan, mahir menentukan apa yang perlu dibuat dan tidak perlu dibuat, dan memberikan cadangan dengan berasaskan negara sumber tidak akan putus. Namun, kerajaan hari ini menghadapi masalah yang lebih sukar kerana ahli-ahli politik negara enggan memberikan kerjasama, malah terus berusaha mencetuskan ketidakstabilan politik di dalam negara. Sama kita teguh, bercerai kita roboh, itu antara pengajaran dan pengetahuan terbesar bagi rakyat dan kerajaan Malaysia dalam ujian wabak COVID-19.